Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya adalah Azim Amir dan saya merupakan pelajar Politeknik Banting, Selangor. Baiklah, sains dan kejuruteraan dalam Islam mempunyai beberapa cabang seperti sains perubatan. Antara definisi perubatan adalah dari segi bahasa. Satu bidang merupakan sains dan kepakaran tentang kajian penyakit, penyembuhan serta pencegahannya. Istilah salah satu cabang ilmu kerana ia berdasarkan pengetahuan yang diperolehi melalui kajian yang teliti dan uji kaji secara terperinci. Ia boleh dianggap doktor atau sesiapa yang terlibat dalam perkhidmatan dalam merawat pesakit. Baiklah, dalam sebuah hadis daripada Abu Ad menyatakan bahawa Inna Allaha anzala da'a wa dawa'a wa ja'ala likulli da'in dawa' fatatadawa wala tatadawa ubah haram. Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan ubat dan menyediakan bagi setiap penyakit itu ubat. Maka berubatlah dan jangan berubat dengan benda yang diharamkan. Riwayat Abu Daud. Dan seterusnya sebuah hadis riwayat daripada Abu Hurairah menyatakan bahawa man tadawa bil halali kana lahu shifa wa man tadawa biharami lam yaj'alullahu fihi shifa. Barang siapa berubat dengan benda yang halal maka baginya kesembuhan, dan barang siapa berubat dengan benda yang haram Allah tidak akan memberinya kesembuhan. Riwayat Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamil akan menyambung apa yang diterangkan oleh Azim tentang tokoh dalam Islam. Tokoh dalam Islam yang kami pilih ialah Ibnu Sina, atau nama sebenarnya adalah Abu Ali Husin bin Abdullah bin Sina. Dilahirkan di Afsina berhampiran dengan bandar Bukhara. Di barat, dia dikenali dengan nama Hafiz Sina, dan dia juga dikenali dengan nama tokoh perubatan agung dalam dunia Islam, dan juga di barat dikenali sebagai Al-Syekh Al-Rais atau Prince of Physician. Sedikit maklumat tentang beliau. Beliau mempelajari ilmu pengubatan ketika berumur 16 tahun dan mengubati pesakit semasa berumur 17 tahun apabila berjaya mengubati pesakit Perdana Menteri Kerajaan Saman. Pada umur 18 tahun, beliau berjaya menguasai pelbagai ilmu nakli dan melakukan penyelidikan serta menghasilkan 116 karya terutamanya dalam bidang perubatan. Contoh teknologi terkini zaman sekarang adalah ubat bius yang dihasilkan oleh Ibnu Sina. Definisi sains, teknologi dan kejuruteraan. Sains bermaksud ilmu yang berpengetahuan, yang teratur, yang boleh diuji atau dibuktikan kebenarannya. Cabang ilmu pengetahuan yang berdasarkan kebenaran atau kenyataan semata-mata. Bagi teknologi pula, mengaplikasikan ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem. Fungsi teknologi memudahkan tugasan manusia. Kejuruteraan menggunakan segala penemuan dan pengetahuan yang baru dihasilkan para saintis untuk mereka cipta pelbagai ciptaan yang dapat membantu mempertingkatkan taraf hidup manusia. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fahmi Azhar. Saya akan sambung part daripada Syamil Aidi terangkan tadi. So, saya akan terangkan tentang peranan sains, teknologi dan kejuruteraan dalam Islam. So, sains, teknologi dan kejuruteraan dalam Islam ini membantu manusia mengenai Allah sebagai pencipta alam. Dalam ayat Al-Quran banyak menyebut dan menggalakkan kita manusia untuk berfikir, menyelidik dan mengkaji. Pendidikan Islam adalah berdasarkan kepada wahyu Allah, membawa setiap kajiannya dan ditentukan olehnya bagi menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang menjadikan segalanya. Di sini kita boleh dapat melihat bahawa semua yang dicipta oleh manusia dapat daripada Allah, kerana Allah yang mencipta alam ini. Nombor dua, ia dapat membantu manusia supaya bertakafur. Okey. Penyelidikan zikir dalam Islam akan membawa orang bersifat takafur dan memberi kesedaran kepada manusia melalui penggunaan akal. Di sini kita dapat melihat bahawasanya Allah menciptakan akal kita untuk berfikir, untuk menciptakan sesuatu benda yang memang daripada Allah yang memberikan kita
ilmu itu, tapi kita dapat keluarkan untuk memberikan kegunaan oleh semua. Dan yang ketiga, membantu pelaksanaan syariat, iaitu kajian dan ajaran Islam adalah didorong oleh kepentingan dalam pelaksanaan syariat Islam. Nombor 4, dapat membantu manusia dalam keperluan material dan kehidupan seharian yang diperlukan. Maksudnya kita dapat memenuhi keperluan asasi seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, penyediaan, perubatan, pengangkutan dan lain-lain. Menjadikan kehidupan manusia senang dan selesa. Okey, terima kasih. Terima kasih Muhammad Nur Sufian. Saya Muhammad Ali Yusmi Barazali dari DKM2A. Saya akan membentangkan impak kebaikan dan keburukan STK dalam kehidupan. So, first adalah teknologi maklumat. Kebaikannya kita dapat meringankan beban kerja, memudahkan pekerjaan dan menjimatkan masa bagi manusia. So, keburukannya akan berlakunya pencurian maklumat dan menyalin perincian yang tidak sah. Kedua adalah perubatan. Kebaikannya kita dapat mengatasi segala penyakit dan menyelamatkan nyawa seseorang bagi setengah ubat. Keburukannya akan menyebabkan kos rawatan yang tinggi dan perubatan yang salah akan menyebabkan penyakit itu bertambah serius. Yang ketiga adalah pertahanan. Pertahanan akan mempertahankan diri sendiri dari serangan musuh dan memberikan kecergasan fizikal. Keburukannya adalah tamatkan kuasa dan berlakunya rusuhan. 4 adalah bioteknologi yang akan meningkatkan produktiviti dan kualiti manusia dari segi pertanian, perubatan dan alam sekitar. Dan keburukannya adalah menyalahgunakan sumber genetik untuk kegunaan yang buruk dan larang. So, rumusan daripada STK ni adalah Islam menerima teknologi yang memberi manfaat. Islam menolak teknologi yang membawa keburukan. Islam menerima teknologi mengikut etika dan prinsip dalam Islam. Tujuan utama kepentingan ibadat kepada Allah SWT untuk mencari ilmu. Sekian.